di Malaysia terhadap Syiah. Syiah ni salah satu mazhab di kalangan masyarakat Islam yang lahir daripada kesan pergolakan politik selepas pembunuhan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga mencelarukan pemikiran orang Islam. Yang kita kena sedar, setelah Sayyidina Osman dibunuh dalam satu pemberontakan kerana masyarakat yang bebal tentang Islam dan tak memahami perubahan, Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Sayyidina Ali tak terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Bahkan ada sejarah mengatakan Sayyidina Ali menghantar anaknya Hasan Hussein dan beberapa pemuda untuk mempertahankan Sayyidina Osman dan minta Sayyidina Osman mengarahkan mereka memerangi golongan yang memberontak ini. Sayyidina Osman kata jangan. Dia tidak mahu dia menjadi sebab pembunuhan beramai-ramai di kalangan orang Islam. Dia mahu jadi macam anak Nabi Adam AS, iaitu Qabil yang dibunuh oleh Habil. Dia mengatakan jika sekiranya kamu nak bunuh aku, bunuhlah, aku tak mahu bunuh kamu. Maka Sayyidina Osman mati dan berlakunya kecelaruan sehingga peperangan Al-Jamal melibatkan Aisyah, Zubair dan Talha memerangi Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kalahkan mereka. Dan peperangan Siffin yang melibatkan Muawiyah dan Amr bin As memerangi Sayyidina Ali, mengalahkan mereka. Para ulama sependapat mengatakan bahawa Sayyidina Ali yang betul dalam perkara ini. Mereka yang memerangi Sayyidina Ali adalah salah. Tetapi malangnya berlaku pahaman-pahaman fanatik yang melahirkan kumpulan Syiah, mereka yang terlalu fanatik pada Sayyidina Ali sehingga mengkafirkan para sahabat, menyesatkan para sahabat, mempertikaikan isteri Nabi SAW, dan lahirnya golongan Khawarij. Khawarij ialah golongan yang menolak semua sahabat-sahabat Nabi. Ali pun kacau, Muawiyah pun kacau, kita bawa diri kita sendiri. Tak ada mereka hidup di Masqat dan Uman membawa mazhab mereka. Kemudian berlakunya riwayat-riwayat hadis untuk memenangkan puak masing-masing sehingga mereka hadis sendiri. Maka lahirlah kumpulan ulama yang memelihara ilmu Islam. Di antaranya lah imam-imam mazhab, di antara imam-imam ilmu hadis, ilmu tafsir, mengumpulkan hadis-hadis ini daripada semua ulama-ulama kalangan sahabat yang berpihak Sayyidina Ali ke Muawiyah ke dan lain-lain, ditapis, menyebabkan ilmu Islam terpelihara. Tetapi malangnya makin berpecah. Syiah bukan satu pandangan yang betul. Dia salah. Tapi salah ijtihad. Asalnya begitu. Asalnya begitu. Dia menganggap Ali lebih layak pada Abu Bakar, Umar dan Osman. Asalnya begitu. Tetapi bila sampai kepada pecahan, ada sahabat mereka menjadi keluar daripada agama Islam. Mereka ceritanya ulama-ulama Islam yang mengkaji hukum-hukum mazhab ini mengatakan bahawa di kalangan Syiahnya ada dua mazhab yang dianggap sebagai orang Islam, iaitu mazhab Imamiyah dan Ja'fariyah, Ithna Asyariyah, super je, yang tinggal di Iran, Iraq dan Lebanon, dan mazhab Zaidiyah yang tinggal di Yaman. Ini dianggap sebagai orang Islam, tetapi ada kesilapan dalam pandangan mereka. Bukan makna dia betul, dia salah, tapi dianggap sebagai Islam. Ini kena faham. Dan oleh kerana berlakunya pertikaian ini melibatkan hukum fiqh, di antaranya dia boleh jamak sembahyang pada masa muqim, bukan saja masa musafir. Muqim, duduk di rumah pun boleh jamak sembahyang. Tapi masih sembahyang lagi, dia anggap sebagai orang Islam juga, tapi salah dari segi pandangan dia. Membenarkan nikah mut'ah, kahwin secara kontrak, kahwin dengan perempuan dalam tempoh sebulan, tanggungjawab keluarga sudah jadi hilang. Di mana perkahwinan ini diharamkan oleh Nabi, dibatalkan. Di awal Islam ada, setelah Islam berkembang dinasahkan hukumnya. Orang Syiah tak terima kerana hadis membatalkan mut'ah ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tak sokong Sayyidina Ali, bukan tak sokong, dia tak pagar.
Kerana dia ni orang tak matang pemikiran politik. Muawiyah pun tak sokong, Sayyidina Ali pun tak sokong. Dia tak tahu sokong mana-mana. Tapi hadis riwayat dia ada. Orang Syiah menolak hadis ini. Di antaranya ialah bila dia sembahyang, dia kena buat sesuatu yang membatalkan sembahyang. Tak cukup dengan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia buat. Kemudian dia sujud atas tanah, bukan sembah tanah. Kita tak kata dia keluar daripada Islam, tetapi mazhab dia salah. Contohnya di Malaysia ni, yang satu dia mazhab Zaidiyah. Zaidiyah ni mazhab fiqh dia macam Syafi'i, tetapi mazhab akidah dia terpengaruh dengan Mu'tazilah, iaitu fahaman falsafah yang menguasai masyarakat Islam di zaman Abbasiyah, di mana kajian tentang akidah Tuhan ni tak boleh dengan falsafah semata-mata. Ada perkara yang akal tak boleh capai. Tapi Mu'tazilah dia guna akal semata-mata. Ini kesilapan dia. Dia anggap sebagai orang Islam, tetapi salah dalam masalah amalan dia. Ini kita kena sedar. Macam orang macam ada orang yang sembahyang tambah-tambah lebih, itulah. Sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, dia rasa rajin buat 8 rakaat. Rasa malas buat 1 rakaat. Dia orang Islam juga. Ini silap. Ini kena faham. Silap dalam masalah ijtihad. Tapi orang Syiah tak rasa pada itu. Tapi kena sedar bahawa ini satu fahaman yang salah, dan mereka wujud di Iran kerana pertemuan antara Utsmaniyah dan Safawiyah masa itu. Dan Safawiyah memaksa rakyat Iran menganut Syiah. Mesir yang Syiah jadi Sunni. Zaman Saudi Al-Ayyubi, itu panjang ceritanya lah. Kemudian mazhab Khawarij, banyak mazhab dia. Yang Islam hanyalah Ibadi, yang masih ada di Muscat dan Oman. Itu mazhab Ibadi, Muscat Ibadi. Dia salah dalam ijtihad kerana dia jauh daripada ulama. Pencuri potong tangan, ulama kata potong tangan di sini. Dia kata tangan ni potong bau jadi tangan. Ini Ibadi. Dia dianggap sebagai Islam, tetapi salah dalam masalah menetapkan hukum. Cuma jadi Malaysia ni ada Syiah Jadian. Syiah Jadian ni bila berlakunya revolusi Iran. Setelah berlakunya revolusi Iran, menggulingkan Syah, ada kalangan orang mengatakan kita boleh buat revolusi kalau jadi Syiah. Kita kena faham Malaysia bukan Iran, UMNO bukan Syah Iran. Walaupun saya orang PAS, berbeza pandangan dengan UMNO, saya tak anggap UMNO itu macam Syah Iran. Kezaliman UMNO itu tak siapa lagi zalim macam Syah Iran. Kita lawan secara demokrasi. Tapi ada orang yang semangat dia tinggi, semangat revolusi Iran ni. Jadi ini Syiah Jadian. Dia tak mengaji pun Syiah, saya tahu dia tak belajar. Tapi jadi Syiah jadi Jadian saja. Dan rimau Jadian lah. Itulah, itu dia. Jadi ini menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat. Macam Wahabi juga. Wahabi ni mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab yang tidak mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabiah. Itu betul. Bukan salah, betul. Tetapi kena sedar ada masyarakat yang berdepan dengan falsafah. Terpaksa juga membawa hujah-hujah ini. Ini. Jadi Wahabi ini sesuai di Arab Saudi. Ini kita kena sedar. Nak bawa ke Malaysia, orang Malaysia mazhab Syafi'i. Jadi satu masalah yang lain. Dan kita ada masalah yang besar. Yang kita kena sedar, ada masalah khilaf. Dalam mazhab Ahli Sunnah pun khilaf. Tetapi khilaf ini ada betul dan ada salah. Contohnya mazhab Syafi'i, semua barang yang laut boleh makan, halal. Mazhab Hanafi kata udang tak boleh makan. Udang ni jenis kutu dan ulat, tak boleh makan. Kita mazhab Syafi'i makan. Kutu lain, ulat lain, udang lain. Kerana orang mazhab Syafi'i dia ada kitab Hayatul Hayawan, iaitu kitab yang mengkaji tentang kehidupan laut dan darat. Maka Syafi'i lebih detail dalam masalah halal haram binatang laut ini. Kita kena sedar. Yang Syiah pula ikan keli tak boleh makan. Sotong tak boleh makan sebab tak ada sisi. Syiah Jadian di Malaysia ni boleh kenal, dia tak makan udang, dia tak makan ikan keli, dia tak makan sotong, bagi kat kita lah. Itu dia. Jadi ini kecelaruan yang kita kesianlah kepada orang muda yang bersemangat ni. Dan saya sedar di sana ada provokasi. Provokasi yang sengaja dilakukan oleh, saya sebut senang-senang lah, SB yang bekerja bagi UMNO.
dengan tujuan untuk mencelarukan mereka yang sokong PAS. Maka mereka memprovokasikan orang muda-muda ni dengan semangat revolusi Iran. Saya tahu. Dan dia tahu PAS tak terlibat dalam masalah. Ini dia tahu. Termasuklah yang macam-macam kumpulan-kumpulan. Di antaranya ialah supaya perjuangan untuk menegakkan pemerintahan Islam tu gagal. Kenapa? Kerana orang Islam berpecah. Ini pendekatan. Di Indonesia ada 40 parti Islam. 40 parti Islam di Indonesia. Padahal rakyat dia kat 90 juta orang Islam. Islam tak boleh menang. Kenapa? Calon parti Islam 40 orang. Parti sekular seorang atau 3 orang je, sekular yang menang. Di Pakistan begitu juga berpecah. Kumpulan Islam berpecah, jemaah Islaminya, ada yang ahli hadisnya, ada yang Hanafinya, akhirnya Banazir menang. Ini. Jadi di Malaysia ada orang macam itu juga. Saya tahu semua dan kita faham ini. Dan kita kena sedar ini satu permainan dan anak-anak kita yang bersemangat ini terjebak dalam permainan ini.